Pahlawan siap bersongkok samping sempurna. Di Tibet Mara kita bersiaran 3 segmen menanti anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang menyaksikan FB Live di siaran di KPLB dan juga di Tibet Mara. Apa khabar semua penonton-penonton budiman? Dan waktu ini kami bersiaran di KKTM Petaling Jaya, salah satu lokasi di institusi pengajian di bawah kendalian Tibet Mara, iaitu antaranya KKTM Petaling Jaya, di bawah KKTM, IKM dan juga MJI. Dan untuk waktu ini kita bersama wakil dari KKTM Petaling Jaya, iaitu Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar dan Khidmat Pengurusan, Puan Nur Azwa binti Hassan, untuk tampil bercerita sedikit tentang KKTM Petaling Jaya. Apa khabar Puan? Baik. Mungkin boleh cerita sikit. Lokasi kita untuk Tibet Mara pada hari ini berlokasi di KKTM Petaling Jaya. Betul. Mungkin boleh cerita sikit di mana KKTM Petaling Jaya ini? Okey. Terima kasih Cik Syam. Okey, kita bersiaran daripada KKTM Petaling Jaya di Bandaraya Petaling Jaya Smart Learning City, Cik Dan Syam. semestinya di kota metropolitan. Betul, okey. Dan di KKTM Petaling Jaya ini mungkin Puan bercerita sikit tentang kursus yang ditawarkan. Kabarnya ada kursus baru yang lebih, orang kata, mendapat tumpuan ramai. Betul. Mungkin Puan boleh ceritakan. Okey, terima kasih. Sebelum pada tu ya, Cik Syam dan juga penonton ya, sebagai pengenalan ya, selain daripada kita di KKTM Petaling Jaya di sini. So di bawah kendalian Tibet Mara ya, kita ada lagi 11 ya KKTM seluruh Malaysia, dan begitu juga kita ada 14 lagi ya KKTM di seluruh Malaysia ya, daripada Perlis sehinggalah ke Sabah. Dan KKTM menawarkan kursus apa tu Puan? Okey, di kolej kita ni kita tawarkan diploma kejuruteraan elektronik, pengkhususannya objek rangkaian internet. Ataupun dalam kata ringkasnya iaitu IoT. Ya, Internet of Things. Dan kemungkinan penonton-penonton kita, ramai di kalangan penonton kita, generasi muda kita yang mungkin lepasan SPM Puan nak memohon, dan mungkin boleh bagi tahu sikit macam mana cara ni nak memohon KKTM Petaling Jaya ni dengan kursus IoT. Ya. Pada kebiasaannya kita akan melalui iklan online ya, dan boleh juga ya pada mereka yang berminat terus datang ke kolej untuk kita pertimbangkan. Kalau boleh kita masuk dalam laman sesawang KKTM Petaling Jaya ataupun Mara, Tibet Mara. Dan waktu ini KKTM Petaling Jaya dipilih juga sebagai, orang kata, pemenang di exhibition ataupun dipanggil IREX siri ke-8 Puan. Dengan produk inovasi yang cukup-cukup hebat. Mungkin boleh kita tampilkan 2 orang pelajar yang baru saja menangi gold medal. Dan terima kasih Puan Azwa. Untuk waktu ini kita bersama 2 orang. Ini dia jejaka pahlawan Melayu terakhir pada waktu ini yang baru saja dinobatkan sebagai gold medal. Apa perasaan ni? Daniel dan juga Zulfaiz. Apa perasaan Daniel? Baru dinobatkan sebagai pemenang pingat emas ni. Kami berasa sangat excited dan bertuah kerana ini kali pertama kami menyertai pertandingan inovasi, dan alhamdulillah kami dapatkan pingat emas. Wow, dia punya excited tu, keterujaan tu baru saja masuk ya. Ibarat orang kata matang sebelum berbuah. Inilah konsep yang diilhamkan oleh pengarah KKTM Petaling Jaya, iaitu TS Nazif dan Zulfaiz. Macam mana dapat ilham menghasilkan produk ni, smart home voice control ni? Mungkin boleh cerita kepada penonton-penonton kita yang baru saja menyaksikan Tibet Mara dan Tibet Mara dan juga, orang kata, di laman FB Live KPLB. Mungkin cerita ilham tu. Ya, sebenarnya sebelum kami buat projek ni, kami ada lawatan ke rumah orang istimewa lah, Cik Syam kan. Lepas tu kami lihat kami dah pasti diorang ada masalah sebenarnya, masalah untuk on dan off switch. Mungkin keterbatasan tenaga tu. Ialah nak berjalan, nak switch jauh dan sebagainya. Jadi dengan ilham tu maka terciptalah produk inovasi ni. Ya, saya dan Daniel berbincang untuk melakukan satu inovasi untuk memudahkan mereka untuk on dan off switch. Jadi itu mungkin bukan untuk golongan istimewa saja. Mungkin saya terlupa nak tutup lampu bila air nak bergegas ke pejabat kan. Ya, boleh betul. ke saya dalam kereta ni saya switch off lampu? Oh boleh, sebab IoT ni anywhere anytime. Wow, anywhere anytime. Jadi kita boleh tunjukkan demo sikit Daniel, kalau boleh. Katanya ada menggunakan koman suara saja dan perlu ada device saja dan internet saja. Mungkin kita boleh tengok penonton-penonton macam mana kita nak saksikan demo. Saya tak pegang apa-apa switch. Cuba koman sekali, tengok boleh tak menyala kita punya produk ni. Silakan.
Buka lampu. Wah, buka lampu. Okey, kipas pula. Buka kipas. Wow, buka kipas dan lampu macam tu saja. Jadi di luar boleh. Kalau kita ada connection dengan handphone dah boleh dah. Boleh. Wow, cuba tutup pula. Cuba tutup pula. Command untuk tutup. Tutup lampu. Dan tutup kipas. Tutup kipas. Itulah dia. Betapa orang kata pemikiran anak generasi muda yang baru sahaja masuk ke dalam college ini dan belajar tentang IoT. Dan insya-Allah harapan Zul Faiz, harapan untuk seterusnya nak menghasilkan produk apa pula lepas ni? Mungkin kami akan menggunakan masih lagi inovasi ni, tapi untuk upgrade lagi, naik taraf lagi. Naik taraf lagi dengan lebih cemerlang. Dan ini adalah pingat atau gold medal di IREX Apprentice Innovation and Research Exhibition CD ke-8. Dan untuk waktu ni anda semua yang menyaksikan FB Live Mara dan juga FB Live KPLB, anda berpeluang memenangi 3,000 diamond untuk sukan e-sport iaitu game Mobile Legend untuk anda semua dengan cara share sahaja. Tekan butang share dan komen di situ Mara hebat, KPLB hebat dan juga TVET Mara hebat. Apa sahaja komen boleh disampaikan di situ. Dan untuk waktu ini sebagai pembuka tirai, kita saksikan persembahan dari KKTM Rembau dengan band 71400. Kita saksikan sekarang.
kena pegang telefon lah contohnya macam. Baiklah, bersama sekali lagi untuk segmen pertama. Jom berjaya dengan TVET. Terima kasih untuk anda semua yang menyaksikan FB Live Mara, TVET Mara dan juga FB Live KPLB. Untuk waktu ini di E-Expo di KPLB. Dan semestinya untuk segmen pertama kita tampilkan tokoh ataupun timbalan pengarah BKT bahagian kemahiran dan teknikal Mara, iaitu Tuan Haji Rahim Selamat ataupun Cikgu Rahim Selamat, CRS. Cikgu, apa khabar cikgu? Kita datangkan khas untuk cikgu dengan bertongkolok dengan tema kita pada hari ini cikgu. Hari ini adalah hari bersejarah sebab Kolej KKTM Petaling Jaya ini mewakili Malaysia ke pertandingan pantun di peringkat Asia Tenggara dan menangi sebagai Johan pada 2 tahun lepas. Jadi kita ambil konsep ni untuk merayakan juga untuk TVET. TVET bukan sahaja cikgu, bukan sahaja mahir dan kemahiran tetapi dalam pelbagai bentuk. Jadi kita tampilkan cikgu pada hari ini untuk bincangkan berjaya dalam TVET. Mungkin cikgu cerita sikit berapa lama cikgu dalam di arena TVET ni sebagai guru. Mungkin boleh cerita sikit penonton-penonton kita pada waktu ini nak menyaksikan ataupun tahu tentang cikgu. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Syam. Sebelum saya melebarkan kata-kata. Ya, betul. Ayah melebarkan kata-kata. Kata-kata berkaitan dengan TVET. Pertama kali dari pihak MARA dan juga KPLB itu merakamkan ucapan tahniah lah kepada KKTMPJ, kata dia juara kan. Betul, juara. Itu yang kita hendak kan. Jadi seperti mana yang persoalan yang dinyatakan tadi lah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Memang sejarah saya dalam TVET ni, gumang saya dalam TVET ni, saya rasa dah lebih 30 tahun. Oh, lama ya. Saya bermula dengan belajar daripada Pusat Latihan Belia Negeri Johor. Oh, macam tu. Tahun 87. 87 sekarang berapa dah? Oh, dah lama lah. 30 tahun. Hampir 35 tahun. Lepas itu saya menyambung pengajian di peringkat selepas daripada tamat di Pusat Latihan Belia Negeri Johor. Dalam bidang pendawaian elektrik. Pendawaian elektrik. Pendawaian elektrik saya bekerja dengan swasta lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Dan terus mencuburi orang kata bersama MARA menggalas amanah rakyat. Dan waktu ini sebagai timbalan pengarah di BKT MARA bergelumang dengan TVET. Jadi kita tahu hari ini kita bercakap oh my TVET cikgu. Oh my TVET. Jadi TVET ini selalu kita dapat tahu TVET ni mungkin pilihan kedua, minta maaf lah, pilihan kedua, pilihan terakhir. Pelajar-pelajar mungkin tak lepas ke IPT baru nak masuk TVET. Jadi dimensi sekarang dah bertukar. Kebanyakan pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun yang sudah bekerja sudah membuka mata. Jadi apa pandangan Cikgu Rahim Selamat tentang TVET trend sekarang ni cikgu? Silakan. Lebih dahulu memanglah satu masa dahulu bila kita sebut perkataan TVET ni, memang anggapan masyarakat lah. Betul. Anggapan masyarakat, mereka mengatakan bahawa kalau anak-anak mereka melalui atau belajar menyambung pengajian di peringkat TVET ni, mereka menganggap sebagai satu pilihan kedua. Pilihan kedua. Sebenarnya TVET ni bukanlah satu pilihan kedua. Ia adalah salah satu daripada cabang pendidikan. Cabang pendidikan, betul. Maknanya dalam manusia ni kita nak membangunkan manusia. Manusia ni perlu, perkara yang perlu kita bangunkan adalah 3 perkara. 3 perkara. Itu sebab kita tengok falsafah pendidikan nasional. Kita nak membangunkan manusia, membentukkan manusia dalam 3 perkara. Modal insan lah tu. Yang MARA punya misi dia kata. Misi dia. Melahirkan modal insan yang holistik. Holistik. Apa maksud holistik? Holistik tu dia merangkumi 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Pertama, kita nak bangunkan dia punya akal fikiran. Akal fikiran. Intelektual. Konektif. Okey. Lepas tu kita nak bangunkan dia punya apa? Dia punya psikomotor dia. Psikomotor. Kemahiran fikiran. Kemahiran. Lepas tu yang ketiga kita nak bangunkan akhlak dia. Akhlak dia. Dalam Islam pun serupa. Dalam Islam pun sama, iaitu kita nak bangunkan 3 perkara tadi lah. Iaitu kita nak bangunkan akal dia, membangunkan dia punya amal dia tu dia punya kemahiran lah. Dan kita bangunkan akhlak dia. So ketiga-tiga perkara tadi bila kita bangkitkan, bila kita bangunkan, maka itulah yang kita nak jadikan dia. So dalam pendidikan ni tadi
oleh demikian maka pendidikan TVET tadi dia bukanlah pilihan kedua, dia adalah salah satu daripada cabang ilmu yang mesti dipelajari oleh semua orang. Betul, itu berkata orang gabungan tiga dimensi tadi. Sebenarnya kalau orang kata doktor, doktor merawat pesakit, tapi TVET pun doktor juga. Mungkin doktor bahagian kereta, doktor bahagian aircon dan sebagainya. Jadi itulah berkata orang, kita dah buka fikiran kita dan TVET sudah menjadi pilihan utama generasi muda untuk menyambut pengajian. Dan waktu ini untuk anda yang menyaksikan FB Live di KPLB, selamat menonton waktu ini, dan juga di FB Live Mara Majlis Amanah Rakyat. Dan kita minta untuk jasa baik anda penonton untuk tekan butang share supaya manfaat perkongsian Cikgu Rahim Selamat pada waktu ini, pada pagi ini dapat dikongsi segenap generasi. Dan waktu ini juga kita ada, Cikgu, kita ada hadiah istimewa kepada mereka yang tolong kita share dan juga komen Mara Hebat, KPLB dan sebagainya. Untuk waktu ini akan berpeluang memenangi 3,000 diamond untuk sukan e-sport. Cikgu, sekarang ni generasi muda e-sport. Cepat-cepat like, cepat-cepat like dan komen untuk kita pilih pemenang sebentar lagi. Dan kita sambung, kita punya diskusi berjaya dengan TVET ni, Cikgu. Kalau kita lihat pembangunan negara memerlukan TVET. Itulah modal insan yang kita cipta dan kita bangunkan untuk satu produk kepada negara kita untuk lebih cemerlang. Jadi Cikgu nak tanya pendapat Cikgu untuk melahirkan golongan TVET yang bagus ni. Apa sebenarnya keistimewaan TVET itu sendiri dari kacamata Cikgu sebagai seorang pelajar perlu masuk dan mengambil pengajian dalam TVET? Silakan. Okey, pada hari ini seperti mana cendekiawan kita ataupun pemimpin kita pernah mengatakan bahawa pembangunan negara ataupun perkembangan ekonomi suatu negara dia bukan berpusat pada ekonomi, bukan berpusat kepada pelabur yang datang ke, kan, tetapi yang paling penting adalah pembangunan modal insan. Modal insan yang kita nak bangunkan dia, yang kita nak latih dia adalah pada hari ini adalah TVET. Tu dia. TVET tu keperluan salah satu daripada elemen penting, kejuruteraan penting dalam kita nak membangunkan sesebuah negara. Kalau kita ada orang yang cerdik pandai pun dari segi konektif, dari segi pengetahuan, tetapi kalau tak ada orang yang nak menggerakkan kerja, mana tak boleh juga benda tu boleh dibangunkan. Betul. Pelaksanaan tu. Jadi sekarang ni dalam melaksanakan perkara tersebut, maka TVET itu amat diperlukan pada zaman hari ini. Gandingan kepada cendekiawan yang bijak, intelektual tu. Macam saya ulang balik semula, macam tadi kemahiran. Bila orang sebut tentang kemahiran tu sebenarnya bukan setakat kerja tangan saja. Betul. Kemahiran ni dia ada dua aspek yang kita boleh kena tengok. Satu, kemahiran dari segi thinkers, kan? Yang kedua adalah kemahiran tangan. Macam doktor tadi, you sebut kata doktor tadi, kan? Sebenarnya doktor yang sebenar tu pun dia walaupun dia thinkers dia pun memang kena bagus. Betul. Tapi kemahiran dia pun nak kena bagus. Sebab kalau dia tak boleh nak bedah, tak boleh juga nak bedah, kan. Begitu juga dalam kemahiran dan kejuruteraan, lagi lebih lagi. Jadi kemahiran itu perlu digarap, perlu dicapai untuk mendapatkan suasana kerja yang lebih baiklah pada hari. Pada hari kalau kita lihat pada hari ini kebanyakan mana-mana negara untuk menggerakkan ekonomi mereka perlukan tenaga kerja TVET yang paling ramai. Tu dia. Kalau kita lihat macam Jerman, macam Korea, Jepun dan sebagainya, kita melihat bahawa tenaga kerja yang ramai, tenaga kerja TVET tu dia perlu kena ramai. Betul. Itulah dikatakan tunjang kepada pembangunan negara ni. Dari segi negara-negara luar mengangkat jurutera-jurutera yang ada kemahiran daripada orang kata segenap lapisan lah. Jadi Cikgu, sekarang kita bersiaran di E-Expo TVET at KPLB, dan semestinya untuk anda semua yang menyaksikan pada waktu ni TVET Mara ni, kita bersiaran dalam slot pertama atau segmen pertama, iaitu slot Jom Berjaya dengan TVET. Bila sebut pasal Jom Berjaya, Cikgu tadi ada cakap suasana dalam pembelajaran itu. Kita panggil mungkin ekosistem. Jadi pendapat Cikgu tentang ekosistem TVET yang dijalankan oleh TVET Mara ni sekarang. Macam mana ekosistem yang diterjemahkan tu? Boleh Cikgu ceritakan? Okey, bila kita sebut perkataan TVET kan, TVET ni kalau kita tengok di Malaysia ni sekarang dah jadi satu cakap-cakap utama dah. Sama ada di peringkat bawah, di peringkat pemimpin, termasuk juga peringkat pemimpin atasan kita. Peringkat menteri, Perdana Menteri, mereka pun selalu mewawarkan pemandang serius, maknanya penggunaan
tenaga kerja ni sangat diperlukan. Jadi oleh demikian negara kita ni agak unik lah. Terdapat banyak player-player TVET, tetapi untuk TVET MARA ni apa specialnya? MARA ni dia punya ekosistem TVET dia bermula dengan menawarkan pendidikan TVET yang berada di peringkat yang paling ke bawah kali, yang paling rendah kali, iaitu di peringkat persijilan yang kita jalankan di Giat MARA, dan seterusnya mereka boleh sambung iaitu di peringkat yang lebih tinggi sikit, iaitu peringkat diploma ataupun tahap 4, tahap 5 di IKM, di Kolej Kemahiran Tinggi MARA di KKTM, dan juga di MJI, dan juga di JMI, jangan lupa kan. Di samping itu juga dalam peluang kerajaan pada hari ini untuk mereka-mereka yang melalui ataupun mereka-mereka yang telah melanjutkan pelajaran dari peringkat TVET ni, mereka boleh menyambung peringkat yang lebih tinggi lagi. Betul. Bermula tahun ini, tahun 2020 ni, kerajaan telah membuka ruang sama ada daripada universiti awam ataupun universiti swasta. Mereka boleh menawarkan laluan TVET ni kepada graduan-graduan TVET maupun juga di luar negara, cikgu. Dan baru-baru ini minggu lepas saja kolej ni lah ataupun KKTM Petaling Jaya baru saja menghantar 2 orang pelajar ke luar negara. Jadi membuktikan bahawa TVET ni bukan saja melanjutkan pelajaran di dalam negara, cikgu, kan, di luar negara. Jadi peluang itu, macam mana peluang pula pelajar-pelajar mungkin di kalangan penonton-penonton ni, generasi muda yang baru tingkatan 5 ataupun baru lepas SPM, mungkin cikgu berceritakan laluan kerjaya, laluan pengajian itu. Dan untuk waktu ini, cikgu, kita bersiaran di Majlis Amanah Rakyat FB Live di KPLB dan juga di MARA, TVET MARA. Mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang menyaksikan untuk tolong share, kerana kita ada hadiah pada waktu ini. Hadiah berbentuk 3,000 diamond untuk sukan e-sport bakal dimenangi untuk anda. Kalau boleh nak sampaikan apa-apa soalan kepada Cikgu Rahim Slamet pun boleh juga dinotakan di situ bahagian ruangan komen. Jadi balik cikgu tadi, kita nak lihat laluan tu. Mungkin pelajar-pelajar sekarang bukan macam dulu mak ayah yang tentukan laluan. Sekarang mereka dah nampak dah apa yang mereka nak jadi. Jadi laluan yang disediakan oleh TVET MARA tu macam mana, cikgu? Okey, berbalik semula tadi sambung sikit soalan yang tadi tu kan, berkaitan dengan ekosistem pendidikan MARA. Maknanya kita laluan artikulasi siapa-siapa ataupun bagi mereka-mereka yang nak sambung belajar TVET di MARA, mereka boleh melalui daripada Giat MARA di peringkat persijilan. Lepas tu mereka boleh menyambung peringkat pengajian diploma di KKTM, IKM dan juga di MJII ataupun juga di JMI. Lepas tu mereka boleh menyambung di peringkat lebih tinggi lagi jika mereka mahu dan mampu, iaitu di peringkat ijazah level. Iaitu di mana? Di Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur itu adalah salah satu daripada ekosistem TVET MARA. So alhamdulillah memang MARA telah menyediakan satu pasarana akademik ataupun pasarana pendidikan yang sangat baik, daripada peringkat bawah sampailah ke peringkat tinggi. Terpulanglah kepada pelajar tu, dia nak sambung ataupun tak sambung. Jadi MARA dah lihat orang kata sedepa awal dari segi untuk keboleh pasaran pelajar tu. Jadi dari segi sambung belajar, dari segi laluan ke mana mereka pergi. Okay, MARA dalam kita menyediakan ataupun kita menawarkan kepada pelajar-pelajar, kepada mereka yang ingin menyambung pengajian di TVET MARA, ada 3 laluan yang mereka boleh lalui. Pertama, memang kita punya moto MARA ni itu pendidikan dan keusahawanan dan pendidikan global. Jadi ending kita nak menaik tarafkan ekonomi sosioekonomi Bumiputera, khususnya Bumiputera dan juga rakyat ataupun masyarakat. Kita nak yang pertamanya mereka boleh berniaga. So melalui TVET MARA ni, peluang anda untuk berniaga tu sangat luas. Maknanya dalam ekosistem MARA, dalam pendidikan TVET MARA, kita ajar mereka macam mana cara mereka berbisnes, macam mana mereka berniaga, dan akhirnya mereka boleh keluar berniaga. Itu laluan pertama. Laluan kedua, jika mereka nak bekerja, kita boleh graduan-graduan MARA ni mereka boleh bekerja dengan industri sama industri di peringkat dalaman ataupun juga peringkat antarabangsa. Dan yang ketiga, bagi mereka yang ada hasrat untuk menyambung peringkat yang lebih tinggi lagi, mereka boleh sambung belajar sama ada di dalam negara maupun luar negara. Kalau di dalam ekosistem pendidikan MARA sendiri, mereka boleh sambung di peringkat ijazah di Universiti Kuala Lumpur. Kalau nak pergi awam pun ada. Kita ada universiti awam seperti M-Stone, dia juga menawarkan program-program TVET. Kalau yang paling kalau nak lebih ada yang mendapat keputusan yang baik, maka kita MARA pun menyediakan mereka boleh belajar di
peringkat antarabangsa. Dan memang ramailah kita hantar, baru ni pun kita hantar dekat 30 orang. Ya. Pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar daripada lepasan TVET Mara ni. Kita hantar serata dunia lah. Di US ada, di UK ada, di New Zealand ada, di Australia ada. Oh, boleh katakan kata-kata lah Cik Syam. Ya, betul. Dan itulah dikatakan orang kata graduan Mara nanti bukan cemerlang saja dalam sektor kemahiran, tetapi bak kata cikgu tadi dalam tekno usahawan. Jadi tekno usahawan itu yang boleh menjana orang kata pelajar ini untuk mandiri dalam industri sesudah habis pengajian. Jadi cikgu, mungkin cikgu banyakkan kalau kita ada soalan kat situ, kalau kita dapat lihat soalan-soalan yang mungkin kita dapat lihat, kalau ada soalan-soalan kat situ kita boleh tanya, kita buka soalan kepada anda semua yang menyaksikan pada waktu ini, yang tolong komen pada waktu ini, komen cikgu. Mungkin ada komen, ada share dan juga like. Waktu ini kita ada lagi perbincangan sikit masa lagi cikgu. Kalau ikutkanlah cikgu kan tentang laluan tadi tu, mungkin juga Mara juga menyuntik sedikit semangat dari segi mungkin bantuan sedikit, bantuan kepada pelajar-pelajar dengan menyediakan prasarana yang betul-betul orang kata macam Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya ni, dengan ilham pengarahnya TS Muhammad Nazif yang katanya matang sebelum membuah. Jadi pelajar-pelajar ni semester 1 dah didedahkan dengan projek inovasi. Jadi apa pandangan cikgu tentang pelajar-pelajar ini hands on? Dulu daripada teori, baru diorang belajar teori. Apa pendapat cikgu mungkin? Okay. Dalam kita membangunkan kurikulum TVET di Mara ni, kita tak lari berkonsepkan kepada IBET. IBET iaitu Industrial Based Training Education, TVET tu kan. Apa tu, Technical Vocational Education Training tu. Ya. IB tu Industrial Based. E tu Education Training. Mana setiap pembangunan kurikulum, setiap silibus yang kita terapkan di dalam setiap kandungan silibus atau kandungan perkara yang kita serapkan dalam silibus kita, dalam TVET kita tak lari berasaskan kepada industri base. Ya, segala program kita buat, termasuklah di KKT MPJ ni, kita bangunkan satu program baru yang kita panggil dia Diploma Kejuruteraan Elektronik Perkhususan kepada IoT ni. Memang 90% kita panggil pihak industri datang untuk sama-sama bangunkan. Sama-sama dia develop dia punya, orang panggil kolaborasi. Ya, kolaborasi tu supaya jadi kita nampaklah cikgu, mungkin cikgu kita nampaklah apa yang industri mahu. Sebab kita pun taklah nak buat program ni suka-suka kan. Kita pun tak nak bila kita buat satu program, bila pelajar tu keluar, ibaratnya kata mantan kita, bukan mantan lah, terlalu pandai kita punya TKPP kita kan. Ingat ilham Datuk Rosli dia kata, kita kalau kita nak keluarkan pelajar, kita tak nak pelajar kita bila dia tamat belajar selepas 2 tahun tu dia tunggu depan pintu pagar, bas lalu saja. Macam tu. Sekarang ni bas dah tunggu dah. Bas dah tunggu, tinggal maksudnya masuk bas je. Ibarat industri industri dah berebut tunggu pelajar. Bukan pelajar yang mencari macam apa, mencari ala mana nak kerja. Sekarang industri yang mengejar kita, dan itu antaranya untuk anda semua. Kita dah mencapai cikgu ke lebih 100 tontonan dalam satu masa. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan FB Live Mara dan juga FB Live KPLB. Untuk sama-sama tolong kita share untuk manfaat dengan buah fikiran daripada Cikgu Rahim Selamat ini, insya-Allah akan memberikan inspirasi kepada golongan-golongan muda dan juga ramai yang menonton pada hari ini. Mungkin cikgu nak wrap up ataupun closing cikgu untuk pelajar-pelajar yang masih lagi terbawa-bawa cakap apa, alah nak ambil ni ke nak ambil tu, nak ambil ni ke nak ambil tu. Cikgu tolong convince mereka masuk TVET, especially TVET Mara ni cikgu, silakan. Kepada anak-anak yang di luar sana, boleh cikgu pergi dengan anak lah, anak-anak, sebab kebanyakan yang keluar-keluar SPM baru ni bayar anak cikgu lah. So anak-anak ataupun kepada ibu bapa yang dengar tu, yang pertamalah saya khususnya kepada ibu bapa, saya minta kepada ibu bapa, kita bukalah minda. Zaman hari ni tak macam zaman dulu. Zaman dulu orang belajar untuk nak dapatkan sertifikat kan. Kita zaman sekarang kenang je, kita bukan belajar untuk glamour, kita belajar untuk nak dapatkan kerja. So nak dapatkan kerja yang terbaiknya adalah melalui pendidikan teknikal dan vocational ataupun dipanggil pendidikan TVET. Oleh itu saya mengajaklah pada masyarakat di luar sana, marilah sama-sama menyertai TVET Mara. Kami telah menyediakan ekosistem pendidikan TVET yang sangat menarik dengan peralatannya yang sangat banyak, peralatan yang canggih,
peralatan yang moden, sempurna boleh dikatakan. Alhamdulillah kami di TVET Mara, khususnya di bawah jagaan kami di bahagian Kemahiran Detik Mara ni, kami ada 10 kami ada 10 kolej kemahiran tinggi Mara. Kami ada satu buah MJII Mara Japan Industrial di Beranang. Lepas tu kita ada 14 institut kemahiran Mara. Kami menawarkan lebih kurang 88 program diploma, 25 program sijil. Itu dia. Itu di peringkat IKM, KTTM dan juga MJI. Kalau di GAP Mara kami ada 271. Jadi di sana tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama sambung pengajian di peringkat TVET, khususnya dengan TVET Mara. Itu dia, bagaikan orang kata orang lebih makan garam macam inilah kan. Nombor-nombor macam dekat dengan kepala saja. Jadi untuk anda, pengetahuan anda yang baru saja menyaksikan FB Mara ini, di TVET Mara merangkumi 3 institusi, iaitu KKTM, iaitu Kolej Kemahiran Tinggi Mara, dan juga IKM, Institut Kemahiran Tinggi Mara, IKM, dan juga ada satu dipanggil sebagai MJII dan di Beranang. Dan untuk waktu ini, untuk anda semua, kita masih bersiaran untuk segmen 1 berjaya, jom berjaya dengan TVET, dan kita ada 2 slot lagi. Sebentar lagi kita akan tampilkan panel untuk anda usahawan dan ikon yang keluaran TVET sebentar lagi, dan juga apa cerita bersama kaunselor dan pelajar untuk membuktikan. Untuk waktu ini, jom kita saksikan persembahan seringan. Terima kasih Cikgu Razak Ahmad. Untuk waktu ini, Timbalan Pengarah BKT Mara, untuk waktu ini kita akan saksikan persembahan daripada KKT pelajar-pelajar KKTM Rembau. Untuk waktu ini, untuk video montaj waktu ini. Untuk waktu ini, jom kita saksikan. Kalau ada sebentar lagi untuk anda semua, jom share, like dan komen sekarang juga. So kita berhenti berehat sekarang untuk slot kedua, segmen kedua. Jom. Segmen yang kita bawakan khas pada waktu ini di FB Live Mara dan juga FB Live KPLB. Untuk anda yang masih stay tune, terima kasih diucapkan pada anda. Kalau boleh minta jasa baik anda, penonton-penonton yang waktu ini, untuk turut sama tolong share. Saya Syam Putra Razali ataupun Nur Hisham Razali, untuk anda pengendali atau moderator pada hari ini di E-Expo KPLB ataupun TVET KPLB @KPLB, dan dibawakan khas oleh 3 FB Live, iaitu FB Live Mara, FB Live TVET Mara dan juga FB Live KPLB. Untuk waktu ini segmen kedua, kejayaan anda, kebanggaan kami. Macam itu. Jadi kejayaan anda itu adalah merangkumi kejayaan graduan-graduan dan lepasan TVET, merangkumi TVET Mara, iaitu KKTM, IKM dan juga MJI. Dan untuk waktu ini kita tampilkan 2 ahli panel yang kita jemput khas menerusi kehebatan bidang masing-masing. Inilah dia, kita persilakan Encik Muhammad Suhaidi bin Jaafar. Apa khabar?
Dan juga panel kedua iaitu Encik Muhammad Hafizal bin Mat Nawi. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ini kedua-duanya bertanjak dan bertengkolok bagaikan pahlawan Melayu sedang beraksi di medan TVET. Dan waktu ini untuk anda yang bersama-sama, stay tune sebab pengisian surat kedua ini sangat-sangat menarik sebab pengisian sebenar graduan yang merupakan lepasan daripada IKM dan juga KKTM. Dan kita mulakan dengan Cik Suhadi. Cik Suhadi, apa khabar Cik Suhadi sekarang? Baik, Hari ini putih dan orang kata hitam bertonggok lagi. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang. Daripada mana? Kalau saya ceritakan, orang kata apa? Tak manis lah, baik tuan punya badan yang cerita dari mana dan sekarang bertugas di mana. Silakan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaidi bin Jaafar. Saya pengarah usaha syarikat Palm Fiber Sdn Bhd. So macam Cik Syam Putra tanyakan tadi, dari mana datang? Dari mana datang ke mana? Dari mata turun ke hati. Tak adalah. Apa-apa dari mana belajar tu? Daripada dulu belajar. So saya asal belajar pada daripada Institut Kuala Lumpur, IKM KL. IKM KL Kuala Lumpur. Saya masa tu tahun 2000. So saya first batch diploma untuk mekanikal pembuatan masa tu. Okey. Dan course saya dalam 3 tahun lah masa tu. Dan lepas sampai KM, macam Cik Rahim Somad cakap tadi lah, dan masa tu memang agak banyak lah peluang pekerjaan untuk lepas hari KM. Dan saya kerja, dan lepas tu saya pun sambung belajar lagi. Sama belajar. Tapi bukan bidang pembuatan lah. So saya ambil bidang pengurusan perniagaan. Pengurusan perniagaan. Dan Mara ni banyak bantu saya daripada saya belajar dan hingga sekarang sampai hari inilah. Dan hari ini kita nantikan apakah yang dikatakan sebagai bantuan, mungkin inspirasi yang telah dicetuskan oleh Mara sehingga kan Encik Suhaidi kita dapat inspirasi dan terus mencetuskan rangkaian syarikat sendiri. Dan waktu ini kita bersama orang tengah-tengah ni, kalau tengok dekat dalam FB Live ni, ya Allah, nampak sangat saya ni besar pula ya, dapat kecomel kecil saja, sesuai orang kata dengan kursus penyejuk bekuan katanya. Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton-penonton, adik-adik ataupun siapa sahaja menyaksikan FB Live kita sekarang sedang peak ke 100 lebih tontonan satu masa. Silakan Cik Hafizal, ceritakan dari mana Cik Hafizal belajar dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizal bin Mat Nawi. Saya join IKM Besut Terengganu selama 2 tahun. Alhamdulillah saya dapat peluang ni daripada TVET kerana mungkin saya punya akademik tak berapa nak mencapai tahap yang yang bagus. Jadi tak berputus asa, masih mencari-cari jalan lagi. Ya, betul. Dan dapatlah IKM Besut. Ya, betul. Alhamdulillah. So saya graduate, habis IKM Besut, and then saya join pula satu lagi Mara Oiska dipanggil, satu pertubuhan Mara Oiska dengan Malaysia dengan Japan. Then saya dapat tawaran untuk pergi Jepun latihan industri dekat sana selama 3 tahun ya. Dan saya balik Malaysia and sekarang bekerja dekat Semi Engineering Malaysia Sdn Bhd. Itu dia perjalanan merentasi lautan ke negeri Jepun. Matahari terbit dia Cik Hafizal. Ya, betul. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita kongsikan macam mana pengalaman di negara Jepun dan bawa kepada Malaysia. Kita kembali kepada panel pertama, Cik Suhaidi ataupun Cik Edi kan namanya. Jadi sebagai CEO Palm Fiber yang mungkin menawarkan produk-produk yang khusus, mungkin boleh cerita sikit. Tadi kita sambung balik perjalanan daripada Mara, bermulanya titik permulaan itu, dan akhirnya Mara memberi inspirasi, dan bila keluar saja habis belajar dan sebagainya, terus untuk mandiri untuk sebagai pemilik syarikat. Macam mana tu? Inspirasi itu datang. Okey, so perjalanan ni panjang sebenarnya. Perjalanan. Dan bukan semuanya baiklah kan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Dan masa-masa manis orang panggil. Dan lepas produk
company saya Palm Fiber Sembat, kita menghasilkan produk berasaskan pada fiber sawit lah. Dan kita ada sebahagian kejuruteraan, kita ada bioteknologi, kita ada food technology, dan kita ada pelbagai rangkuman bidang dalam satu syarikat. Dan dari apa yang saya buat, mula daripada hari pertama saya buat perniagaan ni, so kita involve bermacam-macam biosafety lah. So engineering work kita ada bioteknologi, kita ada food technologies, dan dari situ saya banyak belajar. Dan produk yang kita hasilkan semua bidang kejuruteraan yang kita ambil, kita ada research dengan UTM kan, dan kita ada collaboration dengan doktor, kita ada collaboration dengan artis, kita ada collaboration dengan bermacam-macam bidang orang kan. Dan dari macam tuan tanya tadi, apa yang Mara bantu kan. Dan Mara bantu saya daripada sudut pinjaman, dibantu saya dari segi macam pengetahuan, dibantu saya untuk research kan. Dan saya betul rasa terima kasih lah dengan Mara daripada belajar saya belajar sampai saya berniaga, dan dia tetap ada lah bantu. Dan itu kata orang kan, yang Mara membuka peluang, dan daripada kemahiran menyambung pengajian pula dari segi business study, dan membentuk syarikat itu satu kata orang lengkap, sebab ada kemahiran, ada teori perniagaan, membuka perniagaan. Apakah itu yang dikatakan TVET yang sempurna, Cik Suhaidi? So bila TVET ni lately ni agak orang tahulah. Daripada saya, bidang ni bukan sebab orang tu akademik tak bagus, dia tak ada option, dia kena masuk bidang ni. Dan saya akademik bagus. Cakap tu terang, bukan saya akademik tak bagus. Dan sebab bapa saya seorang orang teknikal. Dan dia paksa saya masuk. Dan sebelum saya tak minat kos ni. Tapi sebab saya fikir, pertama sebab mungkin ada lagi baik untuk saya akan datang. Yang kedua sebab bayaran tu tak ada untuk belajar di Mara ni. Dan kita dapat allowance kan, dan kita belajar secara percuma. Saya rasa tak ada pun kamu ke bumi ni tempat macam tu. Saya tak marah kan. Dan saya travel banyak negara, dan saya boleh katakan tak ada kat dunia ni macam Mara. Macam Mara kan. Inilah dikatakan, orang kata bantuan itu kalau diguna pakai secara elok dan betul-betul orang kata utilize akan menyebabkan produknya terhasil lah seperti ini. Ikon yang baru-baru ini dinobatkan sebagai ikon apa tadi Cik Suhaidi kalau boleh? Saya ikon Selangor. Ikon Selangor, alhamdulillah. Inilah dikatakan sebagai satu inspirasi kepada anda semua pelajar-pelajar yang baru saja nak memasuki dan mencari-cari peluang melanjutkan pengajian. Eloklah memilih di TVET Mara sesatunya, di KKTM boleh, di IKM boleh, atau MJI. Dan Cik Hafizan, tadi kita kembali cerita Jepun tadi tu. Mungkin boleh, kalau orang Jepun panggil apa selamat pagi tu? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Jadi daripada praktikal latihan industri di Jepun, bawa semangat ke Malaysia tu, apa yang mungkin pelajar-pelajar ataupun Cik Hafizah boleh bagi tahulah, nak bawa semangat-semangat apa yang dibawa tu? Adakah semangat samurai? Ada semangat pahlawan Melayu? Silakan. Okey, alhamdulillah. Saya kongsi sikit pengalaman saya latihan industri di Jepun selama 3 tahun ya. Sana dulu communication semua kita kena ingat kena bercakap dalam bahasa Jepun. Sebab praktikal dia orang tak akan belajar dan tak faham bahasa Inggeris. So kita kena cepat untuk boleh berkomunikasi dalam bahasa Jepun. So bagi saya agak-agak mencabar, kerana kita pergi dekat sana and bekerja dalam satu tim, kena bercakap bahasa diorang. So dari segi situ dapat satu benefit yang bagus, yang cepat untuk kita untuk ambil teknologi diorang, serap teknologi, serap kepakaran mereka kan. Tapi bukan sekadar teknologi sahaja, malah kita kena ambil dia punya disiplin. Disiplin tuan-tuan tahu semua, disiplin Jepun ni amatlah straight. So contoh macam kata
nak makan kan, kena beratur, kena baca doa kan. Sama juga macam kita kat sini, tapi dekat sana lebih lagi apa ni orang cakap, perancangan dia tu, pengurusan dia tu memang tertib dan memang teratur. Dari segi contoh macam kita kerja dalam macam kita kerja, jadual yang ditetapkan dalam satu hari tu tak ada macam kata drag masa kan. Dia memang teratur daripada permulaan pagi sampai habis kerja. So memang apa ni, kalau sesiapa yang dapat peluang untuk pergi ke sana and apa ni dapat follow dia punya apa ni dia punya cara Dia kerja cara, dengan dia punya ekosistem pekerjaan mereka betul, tu. suasana dekat sana. Suasana. Alhamdulillah balik Malaysia akan jadi usahawan yang berjaya. Dan bila bak pulang ke Malaysia pula, membawa orang kata ekosistem yang baik daripada sana. Mungkin di syarikat sekarang Encik Hafizal bekerja ni, apa yang boleh diterapkan mungkin? Okey, dari segi bila dah balik dekat Malaysia, and then saya sekarang ni membawa apa ni seorang pengarah syarikat Semi Engineering Malaysia. And then dalam syarikat saya ada 2-3 sekarang ni mungkin dalam 8 orang student yang dah pergi Jepun dan balik Malaysia bekerja dekat company Semi Engineering Malaysia. Dan sama-sama kita bangunkan dan untuk generasi yang seterusnya kita stay lagi continue macam biasa. And then kita apa ni buat comparison local Malaysia dengan yang dah pergi dekat Jepun selama 3 tahun balik Malaysia. Kebanyakan ni mindset dia. Mindset tak kisah knowledge tu berapa banyak dibawa, tetapi dia punya mindset memang terbaik. Sebab cara kerja dengan disiplin yang dibawa, tak mungkin yang tak pergi dekat Jepun tu akan sama macam diorang. Betul Syekh Hafizal. Untuk waktu ni, untuk anda yang baru saja menyaksikan FB Live Mara dan juga FB Live KPLB, anda boleh bertanyakan apa saja soalan di Majlis Amanah Rakyat sekarang berlangsung siaran. Dan kalau boleh saya baca di sini, Haikal MKH, kawan saya baru pergi England dapat sponsor bersama belajar di sana. Alhamdulillah. Seperti Cik Suhadi dulu dapat menyambung pengajian dari IKM Kuala Lumpur dan pergi ke luar negara, balik ke Malaysia, mungkin pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda lah katanya yang nak masuk. Apakah persediaan nak menjadi pelajar TVET ni? Silakan Cik Zadi. Jadi pelajar TVET di Malaysia dulu, apa dia persiapan? Mungkin bagi 3 tips macam mana kita nak bersiap-siap ni, nak bergelar TVET. Orang kata orang cop kat tangan ni, TVET. Macam tu. Apa agak-agak yang perlu mereka kendong daripada rumah? So pertama sekali kena tanya diri, minat ke tak dengan bidang, kan? Dan ada juga yang family paksa. Saya banyak juga jumpa yang family paksa. Yang kedua, kalau katakan apa budak tu ke kan, seseorang individu tu dia bukan orang kemahiran. Jadi dia kena sedar daripada mula dia tak minat benda tu. Jangan paksa. Yang kedua, kalau katakan tak ada pilihan sangat, kita datang dari keluarga susah, tak ada pilihan, ini kita ada. Dan masuk dengan penuh kesabaran, keyakinan, nak tawakal, nak menimba ilmu. Dan yang ketiga pula, kena selalu berdamping dengan orang yang ada ilmu. Guru, rakan sebaya yang elok ya. Dan Cik Zadi mungkin sekarang ni kalau kita dilihat sekarang ini membina empire sendiri dalam perniagaan, satu yang membanggakan TVET Mara, graduan yang membuka syarikat dan dinobatkan sebagai ikon pula di negeri Selangor. Jadi selaku pelajar pula, bila dah masuk belajar, macam mana mereka nak menggambarkan hari muka mereka tu? Macam mana Cik Suhadi dulu masa belajar? Adakah dah tergambar satu hari nanti aku akan jadi ikon usahawan? Adakah macam tu? So tak pernah pun terfikir. Tuan, kalau tanya macam tu, banyak orang tanya saya. So macam mana saya cakap saya pun tak tahu je macam ni. Dan apa yang saya boleh cakap, kita kena buat kerja ikhlas, jujur, amanah, dan kita kena fikir kita mengemudi syarikat. Dan banyak lagi mulut yang perlu disuap. Itu dia. Dan saya rasa
jadi pengarah ke CEO ke bukan satu kerja yang mudah. Dan kalau kita rasa kita tak minat benda tu, nak makan gaji, makanlah gaji. Saya tak cakap berniaga ni elok, saya tak cakap berniaga tak elok. Tapi boleh orang kata kalau anda ikut kata hatilah juga dan kawan dengan orang yang berjaya. Kawan dengan orang jaya, kita pun akan turut sama berjaya. Boleh ke terima tu? Kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, kita pun ada terpalit sedikit rasa wangi. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang mungkin tidak berapa elok, tak mandi pagi ke apa ke, tuan-tuan perempuan yang singgah waktu ni yang lupa mandi terpalit sedikit. Betul ke tu masa belajar TVET dulu? Ada ke macam ada dua arah? Oh, satu arah ni, satu arah ni. Macam mana nak pilih tu? Kadang-kadang pelajar ni tak tahu pilihan tu. Macam mana Cik Suhadi dulu pilih kawan? Kawan saya kebanyakan ni pelajar IKM ni pun macam saya juga. tak semua pun cemerlang pun kan. Tapi bila kita dah habis, kita tahu kita nak ke mana. Macam saya memang tekad lah sebab saya memang tak boleh kerja makan gaji dengan orang. Betul. Dan saya tak ada option masa tu dan saya terpaksa lah bekerja dan berniaga. Jadi apa yang saya boleh katakan, kita mesti tahulah kat mana kita, apa yang kemahuan kita, apa yang kita nak masa depan, dan kita kena ada roadmap planning. Roadmap ataupun kita lakaran minda kita tu dah macam dream board kita. Dream board. Dan semua orang ada impian. Semua ada cita-cita. Takkan nak biar impian tu tersadai saja kan. Tak salah pun. Berangan bukan dia bayar pun kan. Berangan tu kan cuma. Betul. Jadi kita balik pada benda kita tengah berangan kecil tu. Berangan di negeri Jepun. Jadi konsepnya sekarang TVET ni Encik Hafizal masa dulu lah, mungkinan lah zaman dulu. Skeptikal orang tu memandang TVET ni, masya-Allah TVET ni macam boleh ke ni kerja-kerja macam kotor-kotor hitam ni kan. Sekarang ni macam mana? TVET ni dah bertukar. Kita nak stigma ni dibuang supaya orang nampak TVET ada satu benda yang dikejar. Jadi Cik Hafizal, apa pendapat Cik Hafizal? Pendapat saya, bagi saya lah kan, untuk TVET punya program ni rugilah kalau siapa yang tak join, tak kejar. Sebab tak ada selain daripada TVET yang membuka peluang untuk untuk kita rakyat Malaysia untuk ceburi bidang yang kita nak miliki kan. So TVET ni kalau kita join pengajian dalam bidang TVET ni. Dalam TVET ni kita boleh pilih. Contoh macam saya bahagian penyejuk bekuan dan air conditioning kan. So saya pilih air conditioning sebab luas dia punya bidang, sebab dia berkait rapat dengan elektronik, electrical, lukisan, komputer, semua cukup lengkap ada. Dan saya pilih dekat IKM Besut juga sebab dia punya tenaga pengajar yang bagus, ekosistem pun betul, dengan orang kata dah ada modul pembelajaran yang tersusun, yang lengkap. Itu yang menyebabkan TVET ni dah diangkat sedikit tinggi sebagai satu kacamata atau pandangan pelajar yang baik. Jadi macam ni nak menyebabkan orang pandang TVET, orang fikir wah dahsyatlah TVET ni ada, orang kata ada standard tersendiri. Cik Hafizal, macam mana kita nak angkat tu Cik Hafizal? Mungkin boleh bagi buah fikiran sikit. Kita boleh lihat sampai sekarang kita dah Mara TVET dah lahirkan ramai usahawan yang telah berjaya, and dari segi aircon, dari segi electrical dan berbagai lagi bidang. So kalau kita lihat di sini, bukan hanya orang yang lepasan universiti sahaja kan. TVET punya pelajar juga boleh berjaya kan, capai target apa yang dia nak, impian yang dia nak kan. So macam untuk jadi usahawan yang berjaya, so saya recommend lah kan, yang ada peluang untuk join TVET. Teruskan orang kata niat suci murni itu kan, untuk join dan masuk untuk belajar untuk adik-adik generasi yang baru saja, orang kata nak menyaksikan, orang kata baru sajalah
habis SPM ke ataupun sudah SPM mungkin 2-3 tahun. Betul. Terfikir-fikir nak cari jalan untuk belajar sama belajar, TVET Mara lah menjadi tumpuan anda. Dan waktu ini kalau boleh kita komen kat situ, komen apakah intipati yang mungkin boleh kita dapatkan, boleh salurkan kat situ nota-nota kecil. Kalau boleh kita belanja rakan-rakan yang baru saja masuk di FB Live KPLB dan juga Mara untuk tulis apa intipati yang anda dapat, dan sebentar lagi kita akan pilih pemenang untuk 3,000 diamond yang disediakan oleh TVET Mara semestinya untuk anda penonton-penonton yang share, komen dan juga like FB Mara ini. Dan waktu ini untuk anda semua menyaksikan, kita ada dua panel iaitu ikon untuk TVET. Yang pertama iaitu Cik Suhadi dan juga Cik Hafizal. Dan waktu ini kita sambung skeptical tadi. Cik Suhadi skeptical tadi. Mungkin pelajar sendiri ada skeptical. Alah aku ni budak-budak kemahiran je boleh ke? Macam itu kebanyakannya lah kan. Diorang kadang-kadang kebanggaan tu lambat sikit bila tengok orang lain yang mungkin masuk IPTA yang bukan kemahiran, theoretical semua, dia rasa rendah diri. Macam mana nak angkat macam saya ni padat macam tu kan? Macam mana nak rasa diorang bangga dengan TVET ni? Boleh tak Cik Suhadi cerita sikit? Okey. So macam saya katakan sebelum ni lah, dan macam mana nak banggakan diri tu terletak pada diri dia lah, diri seorang individu tu. Dan dia akan rasa bangga bila akan ada kejayaan yang dia nampak, terbukti dia telah dia challenge diri dia dan terbukti dia berjaya dan dia dapat satu kejayaan. Dan nak jadi satu benda, satu kejayaan tu bukannya mudah lah. Dan dia bukan makan masa semalaman, dia kena ada usaha keras, ketahanan kan. Dia ada dipanggil konsisten usaha, persistence dan sanggup menerima cabaran lah kan. Dan kalau katakan dia seorang pelajar sekarang, dia tak bangga sebab dia pelajar TVET, mungkin akan datang bila dia berjaya dia rasa bangga kan. Di sini akan mengaku, saya belajar universiti mana? Saya tak belajar universiti, saya belajar course TVET je. Course TVET. Dan kat situ mungkin ada value added pada diri dia lah kan. Dan pada saya itulah. Dan sekarang pun kalau di TVET Mara, kita bukan sahaja dalam kemahiran semata-mata Encik Suhadi, kita ada selitkan nilai tambah ataupun value added tadi yang katanya kita ada usahawan, kemahiran insaniah. Jadi kalau dulu pun mungkin ada juga unsur-unsur teknik usahawan yang diterapkan. Jadi Cik Suhadi ingat tak siapa yang mula-mula mencetuskan ilham, Suhadi kau ni aku tengok boleh jadi CEO ni? Ada ke? Teringat tak lagi siapa-siapa? Boleh tahu? Saya dulu cikgu usahawan saya Puan Sunda Rabal. Oh Sunda. Dia ngajar usahawan lah, saya kat camp dulu. Dan dia macam mana, dia selalu menggalakkan lah. So student kan, kalau tu lepas ni pergilah berniaga kan. Berniaga ni cubalah jual apa saja kan. Dia suruh cuba kan. Cubalah kan. Dan saya memang minat lah keusahawanan ni. Tapi saya tak rasa pula boleh kan. Sebab jadi itu bergantung pada individu. Betul, bergantung pada individu. Untuk anda yang menyaksikan FB Live waktu ini, kalau anda nak tengok ataupun nak cari apa sahaja informasi berkenaan dengan institusi di bawah pengajian TVET Mara, anda boleh menggunakan kata carian TVET Mara di mana-mana media sosial platform yang ada, Facebook, ada Twitter dan juga ada di YouTube. Mungkin kalau tengok, dan di Facebook semestinya type sahaja kata carian TVET Mara dan anda boleh explore ataupun selam gitulah, atau explore lah kita panggil lah, explore. Dekat dalam tu macam-macam, kita boleh tengok kos-kos yang ada. Dan waktu ini kita masih lagi menyaksikan untuk anda semua, kalau boleh dapatkan, berikan nota apa yang anda dapat daripada perbincangan untuk segmen kedua ini. Boleh catatkan dan komenkan apa yang anda dapat. Kalau kat sini kita dapat lihat Muhammad Fahim kat situ. Dia kata usaha keras, ketahanan, konsisten dan sanggup menerima cabaran untuk berjaya. Aduh, nota Cik Hafizul. Macam mana tu usaha keras, ketahanan dan disebut konsisten. Mungkin konsisten macam mana tu yang mungkin Cik Hafizal konsisten betul dari dulu sampai sekarang, konsisten untuk mencipta kejayaan. Boleh tak kupas sikit konsisten tu? Konsisten bila kita pilih contoh dalam satu bidang, contoh macam saya bahagian penyejuk bekuan, kita nak ceburi dalam bidang tu kan. So
bila kita nak ceburi dalam bidang tu, kita kena pastikan kita akan berada dalam laluan yang sama dan sampai bila-bila. Tak boleh kata kalau hari ni kita cakap nak buat aircon, besok kita nak buat electrical, lusa kita nak buat benda lain pula ya. Dia akan menjadi banyak laluan. So jadi kita tak nak fokus pada yang satu. So kita kena trust diri kita sendiri, dan kita boleh berjaya ikut apa yang kita nak buat sampai jadi, konsisten. Jadi kita pilihlah ya, orang kata kat sini ada seorang yang bagi nota Muhammad Fahim. Boleh hubungi penganjur nanti di bahagian kita akan hubungi Muhammad Fahim antara pemenang daripada 6 pemenang yang kita pilih. Tahniah Muhammad Fahim kerana memenangi 500 diamond waktu ini, kerana dia seorang sahaja, Encik Suhadi dan juga Encik Hafizal yang menulis nota, rajin pula menulis nota kat sini. Anda pemenang, dan untuk anda yang mahu juga turut sama menjadi pemenang, boleh share dan komen di bawah ini nota-nota perbincangan, hasil perbincangan kita pada hari ini, supaya dia dapat dikongsikan dengan segenap penonton yang baru saja masuk. InsyaAllah mereka turut sama untuk belajar. Jadi untuk kita recap balik semula apa sahaja kita nak dengar rahsia. Ini slot rahsia ya. Rahsia, mungkin 3 rahsia macam mana sebagai seorang pelajar TVET untuk menembusi, orang kata menembusi pasaran industri, pasaran pekerjaan sehingga berjaya. Jadi kita mulakan dengan Cik Suhadi kita. Cik Suhadi, 3 tips. Sekarang kita nak lihat 3 tips. Mungkin penonton kita nak tahulah, nak mendengar 3 tips daripada Cik Suhadi. Kita rangkumkan 3 tips ni sebagai 3 tips ni menjadi satu penyuluh kepada pelajar-pelajar kita. Dia 3 tips tu senang kan tuan. Okey. Usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Dan orang kata kalau generasi muda kan sekarang terkenal, orang kata koyak. Kalau main dalam Mobile Legend pun kan, yang baru saja mendapat 500 diamond tu, diorang koyak, cepat koyak. Usaha juga tapi hasilnya tak nampak. Jadi orang kata macam mana tu orang yang koyak kita nak berjaya tu? Sila Suhadi, sikit lagi kita nak. Kalau koyak tu semua orang koyak tu kan. Dan kita pun ada masa pun kita pun down juga kan. Down lah ya. Kita rasa macam apa, kurang keyakinan kan. Dan stres pun ada. Dan nak zaman sekarang ni kan. Tapi saya katakan lah, kita kena usaha secara apa, secara istiqamah lah. Istiqamah ya. Secara apa, konsisten. Dan kita dah buat, kita dah usaha, terserah pada dia. Terserah dah. Tapi kena banyak berdoa lah mas sekarang. Doa selalu. Yang pentingnya manjada wanjada. Orang kata siapa yang berusaha pasti akan dapat hasilnya. Tak banyak pun sikit kan Cik Suhadi kan. Jadi akhir kata untuk Cik Suhadi, saya berikan peluang untuk bercakap kepada siapa sahaja yang membantu palm fiber sehingga dapat sebagai, orang kata kalau dalam CEO desa pun dapat juga tempat dan dapat ikon negeri Selangor, usahawan. Jadi silakan. Masuklah dengan penuh keyakinan, tawakal dan doa lah semua. InsyaAllah masa depan ni bukan dengan kita. Betul. Usaha ya. Dan kita pergi ke panel kedua kita, Cik Hafizal. Mungkin tadi tips kita nak, kita rangkumkan satu tips mungkin. Tadi 3 tu kita jadikan satu tips yang berkata orang macam mana nak jadi tenang. Saya tengok Cik Hafizal tenang je kan. Orang kata elok je kalau tengok. Apa tips tu? Silakan. Okay, bagi saya lah, untuk jadi usahawan yang berjaya, kita kena berusaha dalam satu tim. Contoh kalau satu kapal dia ada driver, ada kemudi nahoda, ada yang tolong bantu hidupkan enjin, ada yang tolong tunjuk arah. So kalau dari segi usahawan ni kita kena work together. Kalau salah satu yang down, yang berpaling arah,
akan berjaya. Yang keduanya, saya rasa kita kena fikirkan untuk customer dahulu, kepada fikir untuk orang lain dahulu sebelum kita diri kita sendiri. Kalau kita fikir untuk orang lain dulu, kita akan dapat balik benefit yang kita akan dapat. Contoh, saya bagi contoh senang je. Kita jaga kualiti servis, and then kita akan dapat balik hasil dia, bayaran yang kita dah keluarkan tu. Betul. So selepas tu akan merebak kepada akan share benda tu akan diturunkan ya, sebagai orang kata jariah juga kepada ilmu yang digunakan, dimanfaatkan pada orang lain, itu jariah pahala pada itu. Terima kasih sekali lagi Cik Suhadi dan Cik Hafizal di atas perkongsian waktu ini. Dan untuk anda yang nak memenangi seperti Muhammad Fahim tadi, kalau kita dapat lihat sahaja anda boleh letakkan saja caption yang anda pelajari. Kalau dapat lihat di sini Haikal MKH, banyak betul nota yang diberikan. Positif, stay brave, berani stay fokus, insya-Allah kejayaan akan beri. Anda adalah pemenang. Jadi itulah dia yang dirangkumkan pada waktu ini untuk anda semua. Kita sudah pun ke segmen kedua. Kita akan berhenti berehat sebentar untuk menyaksikan persembahan selingan daripada KKTM Rembau Negeri 9 dengan kumpulan band 71400. Untuk anda teruskan untuk share, like dan komen. Kita nantikan pemenang seterusnya. Kita stay tune. Silakan.
itulah dia. Ni Megat, kita kena share banyak-banyak ni. Kita dah bermula dah. Assalamualaikum sekali lagi. Kita sambil tadi nak menunggu bermula ni, kita pun tolonglah juga orang sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita yang berada di luar sana yang menyaksikan E-Expo KPLB ataupun E-Expo TVET at KPLB yang dibawakan khas dan disinergikan khas di FB Live Mara dan TVET Mara dan juga KPLB Live sekarang di dalam pelbagai penjuru. Dan waktu ini kita tampilkan untuk slot ketiga atau segmen ketiga. Orang kata apa cerita, tapi golongan muda, kita tanya orang golongan muda ni, kalau apa cerita dulu orang kita apa kes, tapi sekarang apa macam mana? Apa dalam segmen apa cerita kita tampilkan dua panel. Salah satunya adalah Puan Filza, bukan Mira Filza, tak ada kaitan dengan Mira Filza ya. Saya datang seorang hari ini tidak bersama Wan Imr Asta ya. Baiklah, Cikgu Filza ataupun Puan Filza daripada Kaunselor IKM Kuala Lumpur, selamat datang. Ya, selamat datang. Dan apa khabar? Baik, alhamdulillah, sihat, tenaga dan mantap. Dan juga kita tampilkan juga pelajar KKTM Petaling Jaya yang hari ini segak berkacamata, iaitu saudara Megat. Apa khabar Megat? Baik, alhamdulillah. Macam mana hari ini? Nampak semangat dengan suara pun orang cakap apa, boleh jadi orang kata jurukawat semangat. Boleh juga kan? Dan untuk ini kita tampilkan dengan apa cerita dalam dunia TVET. Jadi kita mulakanlah Cikgu Fiza kita sebagai seorang kaunselor. Kalau kita lihat trend nak masuk kepada IPT ni, untuk memilih IPT ni, trendnya sekarang diorang mengikut-ngikut. Contoh dulu kalau ada kulinari, semua nak masuk kulinari. Kalau ada sains komputer, semua nak masuk. Apakah trend itu dah berubah kepada dunia TVET? Cikgu mungkin ada pandangan. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Syam. Jadi saya nak bincang sikitlah berkaitan trend pendidikan sekarang. Jika kita lihat ibu bapa nak anak ambil bidang sains, nak jadi doktor, nak jadi accountant, mungkin mak ayah hanya nampak yang itu. Pergi hospital nampak doktor, pergi bank nampak accountant. Sebenarnya kita banyak lagi bidang-bidang lain yang para pelajar dan ibu bapa perlu sedar dan perlu lihat banyak kelebihan dalam bidang TVET. Okey, Encik Syam dan Megat, saya nak kebanyakan ibu bapa ni terdorong dengan apa yang mereka nampak. Dan sebenarnya pelajar pun berperanan untuk menceritakan kepada ibu bapa, mak ayah sekarang ni TVET ini yang menjamin masa depan dan peluang pekerjaan. Betul ke macam itu? Boleh? Ya, betul. Betul tu Cik Syam. Jadi saya ingin kongsikan menurut Ketua Pakar Pendidikan Dunia ya, yang mengatakan bahawa kita menuju ke arah revolusi industri 4.0, yang mana dalam revolusi ini dia ingin memperkasakan dalam bidang kemahiran. Yang mana beliau mengatakan pada 30 tahun akan datang, kita akan melahirkan pakar-pakar dalam bidang yang berkemahiran tinggi, yang mempunyai pemikiran kreatif dan kreatif. Jadi sebenarnya kita ni Mara di bawah IKM, KKTM, MJI, kita menyahut cabaran ini. Megat ya? Dan kita lihat revolusi industri 4.0 ini melihat kepada analisis big data, IoT tadi, di KKTM PJ. Kita dah nampak dah. Sebenarnya kita di Mara ini, kita memang menyahut cabaran revolusi industri 4.0. Bahkan orang dalam landasan untuk mendukung aspirasi negara tu. Ya, betul tu. Jadi, dan kita ni sebenarnya mendapat pujian di peringkat dunia. Betul. Yang mana Malaysia merupakan negara pertama, negara pertama yang memperkasakan dalam bidang kemahiran, Encik Syam ya. Perkasa kemahiran, kata orang dalam Expo TVET ini dikata pilihan kemahiran anda, itu moto dia. Jadi kita pergi kepada saudara Megat atau Megat. Megat dengan tengkoloknya. Megat, nak tanya ni orang kata direct to the point. Kenapa memilih TVET dan memilih pula institusi pengajian di bawah TVET iaitu KKTM Petaling Jaya? Kenapa? Mungkin boleh bagi dua sebab kenapa pilih KKTM PJ? Saya dapat simpulkan tiba kan. Okey, pertama bagi saya konten yang pembelajaran yang ditawarkan oleh pihak Mara atau pihak TVET Mara, iaitu pengajian IoT, di mana pengajian IoT, pembelajaran IoT ni adalah pengajian kos yang pertama dianjurkan di Malaysia oleh institusi Mara sendiri.
Dan bagi saya sangat bertuah lah untuk dapat dipilih dan dimasukkan ke dalam KKTM BJ ni untuk meneruskan dalam kos tersebut. Okey, untuk yang kedua pula adalah orang kata fasiliti yang sempurna, okey, yang dapat dapat memberi kami pelajar KKTBJ termasuk saya kemudahan dan keselesaan yang kami sangat tak expect lah kan, untuk kita sempurna untuk pembelajaran tu, bantuan belajar. Kalau kita dapat lihat kat depan ni, ni megat, ini megat bawa ni daripada bilik ya. Ni apa ni, kalau boleh cerita sikit di KKTM Petaling Jaya ni? Okey, ni adalah orang panggil PSVR. Ni PS4 nya, tapi kita orang boleh gunakan untuk pakai macam ni je lah. VR ni secara panjang panggil virtual reality. Mana kalau nampak depan ni kosong kan, tapi bila kita pakai dekat ni, scope ni dia nampak dimension lain dalam dia. So itu antara pembelajaran kita tengah belajar dalam Internet of Things ni, iaitu panggil sebagai IoT lah. Ini antara salah satu contoh dia lah. Salah satu contohnya atau gadget yang dikatakan facilities yang telah ditawarkan dengan cukup sempurna. Jadi ini antara sebab Megat memilih KKTM Petaling Jaya kan. Jadi Cikgu Filza, waktu ini kalau kita dapat lihat TVET ni ialah TVET ni orang kata kemahiran, bidang kemahiran. Kalau sebagai seorang kaunselor kan, ada tak pelajar-pelajar macam pelajar-pelajar datang berjumpa dengan Cikgu Fiza, cakap, "Cikgu, saya ni pun saya lost hope. Saya tak tahu hope saya ni, harapan saya pun dah hilang. Saya tak tahu nak jadi apa." Macam mana Cikgu untuk berperanan sebagai kaunselor tu nak cerita? TVET ni macam ni, anda boleh dan sebagainya. Silakan mungkin. Okey, Encik Syam, kebanyakan pelajar yang mengatakan sebegitu biasanya dia belum alami lagi. Maksudnya dia baru masuk hari pertama, belum berhadapan dengan pensyarah, belum lagi dapat buku, belum lagi masuk kelas, dia mengatakan saya kena paksa. Saya tak minat. Saya nak jadi sekian-sekian. Mak ayah saya yang suruh masuk. Betul. Jadi kalau pelajar sebegini, kita lihat benarkah dia minat dalam bidang tersebut. Jika dia tidak minat dalam bidang tersebut, kita beri dia alternatif. Dan contohlah, dia masuk dalam bidang elektrik, mungkin dia minat dalam bidang kimpalan. Apa salahnya kalau kita cuba halakan minat dia mengikut yang potensi yang dia ada. Sebenarnya kan Cikgu Fiza, pelajar-pelajar ni dia tak nampak potensi dia. Mak ayah mereka tu nampak. Mak ayah mereka lebih nampak dia. Maklumlah, ibu yang melahirkan ni tahu anak dia nak jadi apa dan sebagainya. Cuma pelajar ni dia kadang-kadang ada rasa sentimen dia sendiri yang tak nak macam tak boleh menerima keadaan tu. Ya, lagi satu Cik Syam, kita lihat bidang kemahiran ini bukan kerja di hadapan. Bekerja di belakang tabir, bekerja dengan contoh elektrik, penghawa dingin, melibatkan kerja-kerja yang hands on dan orang tak nampak. Betul. Jadi di situ sebenarnya bila kita beri pendedahan demi pendedahan, pelajar itu akan datang minat dan pelajar itu akan memang sukalah. Bila tengok lagi dengan alumni yang berjaya, pensyarah yang hebat seperti Cikgu Syam. Macam tu pula ya. Jadi sebenarnya Cikgu Fiza makin bertambah minat untuk mengambil bidang sebenarnya kemahiran. Kadang-kadang pelajar ni dia tak ada inspirasi. Jadi kalau kita boleh berikan inspirasi macam tadi kita ada Cik Suhadi dan juga Cik Hafizah. Ya, betul tu. Itulah ikon yang kita boleh letakkan sebagai nampak mereka pun sama macam awak dulu. Sama je bela-bela datang tapi sekarang dah berjaya. Betul, mungkin itulah kita nak mereka dapat. Lagi satu Cik Syam kita boleh lihat keboleh pasaran graduan kita yang mana 90% graduan di IKM, KKTM dan MJII lepas habis belajar mendapat peluang pekerjaan Cik Syam. Betul. Macam tadi yang Encik Rahim Samad kata apa? Bas tunggu dekat luar. Awak Cikgu. Jadi apa-apa pun untuk waktu ni Cikgu, kita berada di FB Live Majlis Amanah Rakyat dan juga FB Live KPLB dan juga FB Live TVET MARA, dan kita mohon jasa supaya anda semua untuk sama-sama share, tekan butang share dan share di mana saja, di jiran tetangga boleh, kawan-kawan sekolah dan sebagainya, dan komen di situ apakah yang intipati yang anda dapat daripada perbincangan ini. Dan insyaAllah kita akan pilih pemenang, dan waktu ini kita ada soalan kuis.
yang akan diberikan oleh Cikgu Filza ataupun Megat sebentar lagi yang bakal memenangi antaranya nilai terkumpul 3,000 diamond untuk pemenang pada pagi ini. Senang saja, share saja dan tulis saja apa saja komen di sini. Contoh kita ada di sini, Iskandar menyahut cabaran kreatif dalam suatu perkara personality yang sempurna dari segi pelajaran. Itu dah buat nota dah bukan? Jadi untuk waktu ini, terima kasih Iskandar. Sebentar lagi tulis lagi nota dan insyaAllah kita akan pilih Iskandar sebagai pemenang. Dan dikatakan sini personality yang sempurna dari segi pelajaran. Kemungkinan itulah yang dikatakan keseronokan dia. Jadi Megat, apa yang seronok sangat menjadi pelajar TVET di KKTM Petaling Jaya? Mungkin boleh cerita sikit adik-adik di luar sana nak masuk. Seronok ke belajar TVET ni? Oi Allah, seronok Cik Syam. Kenapa saya cakap tu? Sebab pertama daripada pengalaman saya untuk SEM 2 lah, belajar SEM 2. Baru SEM 2. KKTM PJ ni antara orang kata kelebihan yang dibagi kepada pelajar dia iaitu kediaman, jarak kediaman asrama kami dengan bilik kuliah pelajaran kami mana kita orang belajar kan. Jarak dia sangat dekat. Mana jarang kan nak jumpa kat tempat lain kan. Kau jaga universiti kat luar tu mungkin jarak dia jauh-jauh, nak kena naik bas, kena tunggu bas. Lepas tu kalau jalan kaki mesti berpeluh-peluh kan. Kita orang ada kemudahan, banyak kemudahan lah. Jalan kaki tak sampai 5 minit pun sampai kelas dah. Itulah dia kan. Kalau kita bercakap dengan orang-orang muda, kita kena macam tu kan. Untuk anda semua jawab. Jadi apa-apa pun bukan itu yang pertama. Sonokan tu dekat dengan kelas. Jadi bagi kata orang pensyarah pun kenal dah dekat dengan kelas kan. Jadi apa lagi sonokan Megat? Cara antara cara yang saya sangat suka tentang cara KKTM PJ ni, dia orang bila layan kita orang sebagaikan keluarga. Macam tu. Kami dia orang banyak kali cakap kita orang ni bagaikan anak dia orang sendiri. So kita macam terharu lah. So bila kita orang belajar, kita dapat fokus dengan elok sebab panjang-panjang dia orang sangat ikhlas dan sangat jelas lah. So bila kita orang pun pelajar-pelajar KKTM PJ jatuh. Tapi jatuh mata ke mata, hati ke hati. Jatuh hati lah. Maksudnya tak sampai hati lah. Kalau orang kata dulu cikgu menunggu pelajar. Sekarang pelajar dah ada siap-siap lah. Itulah dunia sudah bertukar. Keseronokan datang. Bila datang tu dia akan lahir dengan sendirinya. Cikgu Zira nampak ni pelajar pun dah cakap minatnya. Sebab facilities dah ada. Cikgu tu sendiri pensyarah pun dah menunjukkan dalam ikatan keluarga. Adakah itu dikatakan sebagai satu faktor yang menyebabkan TVET itu akan dipandang? Silakan, mungkin Liza boleh bagi tips sikit lah. Adakah itu yang dikatakan sebagai TVET trend sekarang, ataupun orang kata benarkah macam inikah dia katakan ekosistem dalam MARA tu? Ya, betul tu Cik Syamil. Saya ingin kongsikan dari aspek teori Maslow yang mana bila kita memenuhi aspek di bawah sekali, dia hierarki kan, berbentuk piramid, yang mana di bawah sekali jika kita penuhi aspek itu, memang motivasi pelajar tu akan naik. Contohnya macam tadi kan hubungan kekeluargaan, di samping kebajikan pelajar kita jaga, kita berikan di MARA, kita berikan kemudahan dari aspek asrama. Apa lagi? Banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang diberikan, yang mana itu adalah psychological needs yang dipenuhi dan itu meningkatkan motivasi pelajar, Cik Syam. Bila meningkatkan motivasi, pelajar tu dapat digilap potensi dia. Potensi digilap dan menjadi individu yang berjaya dan sebagainya. Kalau mungkinlah kita ambil intipati di IKM Kuala Lumpur Cikgu Fiza sebagai kaunselor, apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan di IKM Kuala Lumpur yang boleh mencerminkan pelajar-pelajar untuk dapat nilai tambah tu? Mungkin boleh tak kongsikan kepada penonton kita yang baru menyaksikan waktu ini sudah naik view kita. Alhamdulillah, mohon untuk stay dan komen di sekitar situ. Kita akan bacakan nota-nota cikgu. Share sikit aktiviti-aktiviti tu. Okey, aktiviti-aktivitinya kita melihat kepada program-program pembangunan insan lah. Antaranya dari aspek keusahawanan. Sebagai contoh, pada tahun lepas unit usahawan menjalankan aktiviti duit raya. Duit raya. Para pelajar yang
dalam keluarga yang susah, yang mungkin ada masalah dari segi kewangan, kita bantu pelajar ini untuk mengutip ataupun menjalankan bisnes perniagaan yang jadi bukan dia orang menanti duit raya ampau raya, tapi mereka yang create duit raya tu dan dibawa pulang kepada keluarga. Nampak tak kat situ? Kita bukan sahaja membina pelajar yang holistik dari aspek teori ataupun kemahiran, akan tetapi yang boleh berniaga dan boleh menjadi seorang usahawan dan entrepreneurship yang berjaya pada satu hari nanti. Nampak sangat, memang nampak. So untuk anda semua yang nampak boleh tuliskan dekat situ, antaranya kat sini Putra Safari dengan mencuba sesuatu yang baru. Mungkin kita dapat menonjolkan bakat yang kita ada, tanam minat suka dalam bidang itu. InsyaAllah anda akan berjaya. Betul ke bukan? Ini yang kita pilih sebagai pemenang pada pagi ini. Antaranya yang pandai menulis nota kat sini Putra Safari, kita akan hubungi anda. Untuk anda semua boleh tulis nota kat situ dan tolong share dan juga like pada waktu ini. Anda akan menerima 500 diamond pada waktu ini untuk pemenang-pemenang yang tolong kami share untuk nikmat dan manfaat dikongsi bersama. Tadi kata aktiviti usahawan dekat sana, duit raya. Dekat PJ ni ada ke aktiviti usahawan? Mestilah ada. Kalau ada, belajar pusat. Aktiviti-aktiviti tu. Okey, aktiviti menarik yang kita ada sini ada dua jenis. Aktiviti pembelajaran dan aktiviti pelancongan sambil belajar. Pelancongan belajar? Ada. Jalan-jalan macam macam tak ingat tadi buat sekali. Okey, cerita sikit. Aktiviti pembelajaran adalah contohnya aktiviti keagamaan atau aktiviti kerohanian yang kita pernah buat. Contohnya latihan praktikal solat jenazah. Okey, itu antara aktiviti yang saya tidak dapat lupakan sebab saya jadi jenazah tu. Patutlah. So, mendalami lah, nak mendalami. Betul. Sampai sekarang ingat ya. Ada marak buka. Saya punya ingat tu sampai duduk situ. Oh ya Allah. Jadi itu aktiviti di sini. Lain apa lagi aktiviti yang ada? Untuk yang aktiviti pelancongan sambil belajar saya cakap tadi, kita orang dapat belajar melancong keluar college yang dan dapat belajar tentang generally dapat belajar tentang cyber security yang ada kena-mengena dengan kos pembelajaran internet of things kita orang. Okey, itu antara salah satu pelancongan. Mungkin dari segi keusahawanan ada ke buat aktiviti-aktiviti macam keusahawanan apa dia? Okey, untuk yang aktiviti keusahawanan aktiviti itu sendiri dianjurkan oleh Cik Syam. Aduh, saya lagi. Okey. Kita ada anjurkan flash sales. Flash sale, ya betul. Secara online ya. Menggunakan platform sosial media yang famous lah sekarang macam Instagram, Facebook. So kita orang gunakan tu dan buat secara live. Mana yang maksudnya ada yang beli orang luar tu beli dan sebagainya. Jadi itu antara aktiviti yang bukan TVET, bukan dari segi kemahiran. Jadi kalau aktiviti kemahiran yang di dalam college, apa yang menarik sangat sampai orang kata kalau kita lihat pembelajaran dalam kelas ni touch screen, nampak touch screen dan sebagainya, menarik itu. Mungkin boleh cerita satu keistimewaan di dalam pembelajaran dalam TVET. Okey. Pelajaran Internet of Things ni banyak sebenarnya, tapi saya pilih satu. Antaranya aktiviti macam membuat projek yang berdasarkan internet. Itu antara projek kemahiran yang kita buat sekarang ni. Macam contoh tadi tu kan, kita kan dapat medal lah. Itu antara aktiviti yang menarik lah. Kita orang dapat belajar benda yang baru. Semua berdasarkan internet dan sekarang ni memang IR 4.0 semua ni berdasarkan internet. So kita orang syukurlah dapat melakukan aktiviti tersebut. Alhamdulillah. Megat nampak dia punya cakap tu ikhlas bukan bodek college dan sebagainya, tapi itu memanglah dikatakan sebagai pembelajaran di sini. Dan waktu ini untuk waktu ini last mungkinlah Cikgu Fizah, kalau kita nak lihat membina TVET ini untuk stigma-stigma ketakutan cikgu berdepan dengan pelajar-pelajar ni, mungkin saranan cikgu di pelajar-pelajar di luar sana yang menyaksikan FB Live ni, apakah nasihat cikgu kepada mereka untuk turut serta menjadi warga TVET yang membangunkan negara akan datang? Silakan. Okey, daripada persoalan tadi Cik Syam, kebanyakan pelajar yang kita nampak kalau keputusan yang cemerlang memang mak ayah halakan ke dalam bidang-bidang yang contoh macam saya sebut tadilah. Tapi kalau yang biasa-biasa kita lorongkan mereka kepada bidang-bidang kemahiran. Bukan nak kata yang tak yang hebat SPM dia tak boleh masuk TVET. Boleh, kita amat galakkan. Tetapi
jangan kita abaikan mereka yang mendapat SPM yang biasa-biasa ni, yang tercicir ni, kita salurkan kepada bidang kemahiran, Cik Syam ya. Betul. Kalau saya katakan gaji, kita punya alumni ni mesti semua terkejut, Cik Syam ya. Kita pun terkejut, gaji mereka lebih banyak daripada kita. Jadi contohnya, mereka yang dalam bidang kimpalan dasar laut, marine, gaji mereka hampir 7 ke 10 ribu satu bulan. Cik Syam yang kerja Tupperware pun mungkin tak banyak itu, saya pun tak sebanyak itu gaji. Tapi kita bukan nak kata bukan itulah, tapi kita nak katanya dalam dunia kita perlukan duit, dan pelajar yang masuk ke dalam kemahiran ni, apa yang mereka tanya dari segi pasaran kerja. Jadi pasaran kerja dalam bidang kemahiran, ibu bapa dan para pelajar sekalian perlu lihat bahawasanya kemahiran ini memang kita pandang, dan pada masa akan datang memang kita perlukan mereka yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang kemahiran, Cik Syam ya. Jadi sama-samalah kita memartabatkan bidang kemahiran, dan kita sama-sama bersama MARA dalam IKM, KKTM dan MJII untuk kita sama-sama pertingkatkan kita punya kemahiran ke arah revolusi industri 4.0. Bagi orang kita ikut trending lah. Dan kita menyahut cabaran kerajaan kita ke arah dunia tanpa sepadan dan juga revolusi 4.0 tadi. Dan untuk anda semua yang masih lagi menyaksikan kami, anda bersiaran bukan sahaja di Facebook Live KPLB, tapi di Tibet MARA dan juga di Majlis Amanah Rakyat. Dan untuk anda semua, kalau nak tahu informasi yang lanjut, boleh dapatkan di kata carian, type saja situ Tibet MARA di platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp. WhatsApp tu mungkin selepas kita tengok Facebook lah TikTok. Instagram, TikTok belum lagi insyaAllah. Twitter, ada Twitter. Okey, kalau Megat ada TikTok, nanti kita akan share nanti Megat, insyaAllah. Kalau kita menggunakan, orang kata kalau pisau tu gunakan dengan elok, maka elok lah. Macam tu lah media sosial, kalau gunakan dengan elok, jadi elok lah. Untuk anda waktu ini, kalau anda masih lagi menyaksikan, tolong kami untuk share di situ, pautan share ada di situ, dan like dan komen. Kita akan pilih pemenang. Kita ada 3 pemenang lagi. Jadi Megat, untuk kata-kata terakhir ni, mungkin pertandingan apa yang Megat agak-agak ilhamkan bila dah masuk ni, semasa satulah didedahkan pertandingan. Pertandingan apa lagi selain daripada IREX tadi? Pertandingan apa lagi yang Megat nak masuk? Pertandingan apa lagi? Banyak lagi. Mungkin satulah pertandingan kita nak recap nanti ya. Salah satunya adalah pertandingan yang akan melibatkan seperti IREX tadi, iaitu kami dapat menterjemahkan idea kami punya idea untuk dan present kami punya projek itu dekat masuk pertandingan tu lah. Dan saya sebenarnya sangat saya rasa macam nak congratulate kepada rakan saya yang Faiz dan Daniel tadi kerana dapat gold medal. Tapi saya tak dapat lah. So saya macam kecewa sikit. So saya mengharapkan sangat akan dapat lagi masuk pertandingan seperti itu dan menterjemahkan untuk projek yang baru. Jadi bagi orang, permulaan walaupun dapat setakat silver ataupun gangsa, tetap itu satu pencapaian yang dahsyat ya. Sebab itu titik tolak untuk orang kata untuk lebih jauh lagi Megat. Dan mungkin hero to zero. Hero to zero. Alang tu Cikgu Fiza pun dah ikut trend Mira Fiza. Cikgu Fiza mungkin sikitlah Cikgu Fiza untuk menjadi orang yang berguna. Cikgu bagi satu tips kepada semua yang menonton waktu ini. Apa tips Cikgu untuk dibawa pulang pada hari ini lepas tengok FB Live ni? Dia akan teringat je Cikgu Fiza ajar sekian-sekian. Silakan Cikgu. Okey pelajar sekalian ya. Bila kita dah tahu, kita jangan biarkan tahu je. Kita tahu, kita ambil peluang dan kita teruskan dan sahut cabaran untuk kita menjadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang. From hero to zero. Walaupun kita punya SPM biasa-biasa, kita masuk dengan kemahiran, kita akan jadi seorang hero. Itulah from hero to zero. Itu dia, from hero to zero. Atau kalau perempuan, from zero to heroine. So apa-apa pun terima kasih untuk tetamu pada slot ketiga ini. Apa cerita, terima kasih Cikgu Filza dan juga Megat untuk bersama-sama kita dalam FB Live di dalam ruangan Expo KPLB Tibet at
KPLB dalam FB Live. Oh my English. Dan bukan English. Bukan English ya? Itu saja je nak tengok banner. Oh my English selalu, tapi kita dah ubah. Oh my Tibet. Aduh, nampak peka kan? Peka. Tajam betul pemikiran Megat. Mungkin bagi satu soalan kepada penonton-penonton kita untuk menjawab apakah soalan dia. Mungkin nak tanya soalan apa-apa sebenarnya. Dia jawab je, pemenang dia kita akan pilih. Silakan. Okey, soalannya. Soalan apa? Soalan apa-apa saja. Apakah maksud apa-apa ke IoT ke Tibet ke apa-apa saja. Berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, Internet of Things ni melibatkan daripada segi pembelajaran apa? Itu dia. Internet of Things tu ataupun IoT melibatkan daripada segi pembelajaran apa? Ya, daripada apa yang Megat cakap tadi. Tolos pula. Tolos macam solos pula. Terus untuk komen jawapan di situ, kita akan pilih sebentar lagi apakah jawapan dia. Kalau Cikgu Fiza bagi satu soalan juga, mungkin kita bagi satu soalan untuk pilih satu pemenang. Silakan Cikgu. Satu soalan. Okey. Berapakah program yang ditawarkan di IKMKL? Wow, berapakah program yang ditawarkan di IKMKL? Boleh dua soalan tadi, boleh jawab. Siapa-siapa nak jawab soalan Megat boleh, Cikgu Firzah pun boleh. Untuk waktu ini, terima kasih untuk anda semua yang menyaksikan. Tetapi kalau anda nak sangat tahu apakah informasi yang berguna atau informasi macam mana nak masuk Tibet Mara ni, kata carian dia Tibet Mara sahaja. Boleh cari di Facebook, Instagram, Twitter dan apa-apa platform, type saja Tibet Mara, anda akan dapat. Dan insya-Allah dari Mara, orang kata dari mata turun ke hati. Anda yang masuk sebagai warga Tibet, semoga berjaya dan maju jaya dalam lapangan insya-Allah. Untuk anda semua yang menyaksikan Expo Tibet at KPLB, sampaikan salam pada waktu ini. Untuk anda, kita bersama-sama untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan sebabkan anda satu persembahan yang istimewa daripada KKTM Rembau dengan kumpulan band 71400. Silakan Rembau Negeri Sembilan. Bye-bye.